Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita akan buat praktis komprehensif. Mari kita lihat soalan pertama. Terdapat 3 batang pensil berwarna ungu dan 2 batang pensil berwarna hijau dalam sebuah kotak. 2 batang pensil berwarna dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis ruang sampel bagi pensil warna dipilih. Okey, mula-mula kita tulis semua pensil ungu. Cikgu anggapkan sebagai U1, U2 dan U3. Untuk semua pensil hijau, cikgu labelkan sebagai H1 dengan H2. Maka ruang sampel adalah U1, U2 atau U1, U3, U1, H1, U1, H2 atau U2, U1, U2, U3, U2, H1, U2, H2 atau U3, U1, U3, U2, U3, H1, U3, H2 atau H1, U1, H1, U2, H1, U3, H1, H2, H2, U1, H2, U2, H2, U3, H2, H1. Okey, mari kita lihat soalan 2. Satu nombor dipilih secara rawak dari set S sama dengan X. X ialah integer di mana X lebih besar daripada 1, lebih besar atau sama dengan 1, kurang atau sama dengan 30. Hitung kebarangkalian A mendapat nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Jadi untuk soalan ini, kita senaraikan semua nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Jadi jumlah nombor adalah 30, iaitu NS sama dengan 30. Jadi kita nak dapat satu nombor daripada senarai ini yang merupakan gandaan 3 dan gandaan 12. Jadi dari senarai ini kita dapati nombor 12 dan nombor 24 merupakan dua nombor yang wujud pada kedua-dua nombor gandaan 3 dan gandaan 12 ini. Maka 2 daripada jumlah nombor 30, iaitu sama dengan 1/15. Jadi untuk soalan ini, cikgu dah senaraikan semua nombor faktor 20 dan nombor faktor 8. Jadi kita nak cari kebarangkalian mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8. Jadi kita cari semua nombor yang terdapat di sini. Itu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 nombor bagi dengan 30. Soalan 3. Dua keping kad berlabel dengan nombor 77 dan 91 dimasukkan dalam kotak M dan 3 keping kad berlabel dengan huruf R, I, A dimasukkan dalam kotak N. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan N masing-masing. A. Lengkapkan jadual berikut dengan semua kesudahan yang mungkin. Okey, sekarang kita lengkapkan jadual di bawah ini. Pertama 77 dengan R. Yang kedua ini ialah
77 dengan I atau 77 dengan A. Dan sini adalah 91 dengan R. 91 dengan I, lepas itu 91 dengan A. Soalan B, dengan menyelesaikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa 1. Kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Jadi kita senaraikan dulu, kad nombor dengan hasil tambah digit adalah lebih daripada 10, iaitu nombor 77. Dan bilangan kad dalam kotak M adalah 2, maka NS sama dengan 2. Kad konsonan iaitu kad itu R. Dan bilangan kad dalam kotak N adalah 3, jadi NS sama dengan 3. Maka kebarangkalian kad nombor hasil tambah digit lebih daripada 10 adalah 1 per jumlah kad iaitu 2. Dan kad konsonan iaitu 1 per jumlah kad 3. Jadi kebarangkalian kad nombor hasil tambah digit lebih daripada 10 dan konsonan adalah 1 per 2 darab dengan 1 per 3, iaitu 1 per 6. Soalan B2, kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan dipilih. Daripada jadual ini, kita dapati kad nombor dengan hasil tambah digit lebih daripada 10 adalah ini dengan ini. Dan kad konsonan adalah yang atas ini dengan ini. Jadi daripada jadual ini, cikgu dah tulis semua kesudahan yang mungkin, iaitu 77 dengan R, 77 dengan 1 I, 77 dengan A, 91 dengan R. Dan jumlah kemungkinan adalah 6. Jadi kebarangkalian kad nombor hasil tambah digit lebih daripada 10 atau kad konsonan adalah 4 daripada 6, iaitu 2 per 3. Okey, soalan 4. 2 orang pengawas dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4 dan 2 orang pengawas tingkatan 5. Lukis gambar raja pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Kemudian, hitung kebarangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Daripada soalan ini, pengawas tingkatan 4 adalah 3 orang. Pengawas tingkatan 5 adalah 2 orang. Jadi jumlah dia adalah 5 orang. Jadi sekarang kita lengkapkan gambar raja pokok di bawah. Untuk pemilihan pengawas pertama, jumlahnya adalah 5 orang. Jadi kena dibagi dengan 5 untuk kedua-dua pemilihan ini. Untuk pemilihan yang kedua, sebab seorang sudah dipilih, jadi tinggal 4 orang. Jadi semua kita kena bagi dengan 4. Jadi untuk tingkatan 4 terdapat 3 orang, jadi 3 bagi 5. Tingkatan 5 terdapat 2 orang, jadi 2 bagi 5. Jadi untuk pemilihan yang kedua ini tingkatan 4, sebab seorang sudah dipilih, jadi tinggal 2. Untuk tingkatan 5 terdapat 2 orang, jadi masih sama. Untuk pemilihan tingkatan 4, seorang sudah dipilih dari tingkatan 5. Jadi tingkatan 4 masih tinggal 3. Dan untuk pemilihan kedua tingkatan 5, seorang sudah dipilih, jadi tinggal seorang. Jadi kesudahannya ialah tingkatan 4, tingkatan 4, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 5, tingkatan 4,
tingkatan 5, tingkatan 5. Jadi sekarang kita nak cari kebarangkalian di mana kedua-dua pengawas daripada tingkatan yang sama, iaitu tingkatan 4 dengan tingkatan 4 atau tingkatan 5 dengan tingkatan 5. Jadi kita guna kebarangkalian di sini dengan sini untuk tingkatan 4 dan ini dengan ini untuk tingkatan 5. Jadi kebarangkalian ialah 3/5 darab dengan 2/4 tambah dengan 2/5 darab dengan 1/4, iaitu sama dengan 6/20 tambah dengan 2/20, iaitu 8/20. Jadi kita pemudahkan dapat 2/5. Soalan 5. Kebarangkalian Kamseng lulus dalam mata pelajaran fizik dan kimia masing-masing ialah 0.58 dan 0.42. Hitung kebarangkalian bahawa A. Kamseng lulus kedua-dua mata pelajaran. Untuk soalan ini, cikgu akan gunakan gambar raja pokok untuk memudahkan pengiraan. Kebarangkalian untuk lulus fizik adalah 0.58. Jadi kebarangkalian gagal fizik pula adalah 1 tolak 0.58, iaitu 0.42. Kebarangkalian lulus kimia pula adalah 0.42. Jadi kebarangkalian gagal kimia adalah 1 tolak 0.42, iaitu 0.58. Jadi sekarang kita lengkapkan gambar raja pokok di bawah. Untuk fizik, kebarangkalian lulus adalah 0.58. Kebarangkalian gagal pula adalah 0.42. Untuk kimia pula, kebarangkalian lulus adalah 0.42. Jadi kebarangkalian gagal dalam kimia pula adalah 0.58. Ini pun sama, 0.42 dan 0.58. Jadi kesudahannya adalah lulus, gagal, lulus, gagal. Jadi kebarangkalian untuk lulus kedua-dua mata pelajaran adalah pada sini, iaitu 0.58 dengan 0.42. Jadi kita tulis sebagai 0.58 darab dengan 0.42. Kita dapat 0.2436. Soalan B. Kamseng hanya lulus satu mata pelajaran. Jadi dari gambar raja pokok ini, untuk lulus satu mata pelajaran adalah pada sini dengan sini. Jadi kebarangkaliannya adalah ini 0.58 dengan ini 0.58 atau 0.42 dengan 0.42. Jadi 0.58 darab dengan 0.58 tambah dengan 0.42 darab dengan 0.42, iaitu sama dengan 0.5128. Okey murid-murid, mari kita lihat soalan 6. Fatimah menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat X, Y dan Z masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada A. Mana-mana dua syarikat.
Sekarang cikgu akan tunjukkan kebarangkalian mendapat tawaran dengan tidak mendapat tawaran. Untuk X adalah 3/5. Jadi tidak mendapat tawaran adalah sama dengan 1 tolak dengan 3/5, iaitu sama dengan 2/5. Untuk Y dapat tawaran adalah 4/9. Jadi tidak dapat tawaran adalah 1 tolak dengan 4/9, iaitu 5/9. Untuk Z dapat tawaran adalah 5/12. Jadi tidak dapat tawaran adalah 1 tolak dengan 5/12, iaitu 7/12. Daripada penggunaan di atas, cikgu dah masukkan semua kebarangkalian dalam gambar ajar pokok di bawah. Jadi sekarang kita tuliskan kesudahannya. Pertama adalah X, Y dengan Z. Kedua ini adalah X, Y dengan pelengkap Z. Ketiga ini adalah X pelengkap Y dan Z. Ketiga ini adalah X pelengkap Y dan pelengkap Z. Empat ini adalah pelengkap X, Y dengan Z. Ini adalah pelengkap X, Y dengan pelengkap Z. Ini pula adalah pelengkap X, pelengkap Y dan Z. Yang akhir adalah pelengkap X, pelengkap Y dan pelengkap Z. Jadi untuk mendapat tawaran daripada mana-mana dua syarikat kebarangkalian ia adalah ini dengan ini. Jadi ini cikgu bulatkan atau dekat sini dan sini. Lepas tu untuk yang ini pula adalah sini, ini dengan ini. Jadi okey, daripada gambar ajar pokok cikgu dah dapatkan nilai-nilainya. Jadi kita kirakan kebarangkalian ya, iaitu pertama 84/540 tambah dengan 75/540 tambah dengan 40/540. Jadi daripada sini kita dapat jumlah 199/540. Soalan B, sekurang-kurangnya satu syarikat. Jadi untuk mendapat kebarangkalian sekurang-kurangnya satu syarikat, iaitu semua kesudahan yang cikgu tulis dekat sini. Ini sekurang-kurangnya satu syarikat. Yang bawah ini adalah tidak mendapat sebarang tawaran. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita guna pengiraan satu tolak dengan kebarangkalian X pelengkap, Y pelengkap dan Z pelengkap. Jadi kita guna nilai pada sini, maka kita dapat 1 tolak dengan 2/5 darab dengan 5/9 darab dengan 7/12. Kita dapat 1 tolak dengan 70 bagi 540, iaitu 7/54. Kita dapat 1 tolak 7/54, iaitu 47/54.